Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi berada dalam program Hadis Time. InsyaAllah podcast yang pada kali ini kita masih membicarakan tajuk beriman kepada adanya malaikat. Kita sambung podcast yang telah lepas dari hadis yang lepas, iaitu cara malaikat mengambil nyawa orang kafir dan orang-orang yang zalim. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 93 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum
al-yawma tujzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan dalam ayat yang ke-50 juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menerangkan ayat yang ke-27 yang antaranya maksudnya orang-orang yang berlaku zalim menganiayai dirinya sendiri atau makhluk-makhluk yang lain amatlah dahsyat keadaannya pada ketika masing-masing menderita sakaratul maut. Sekiranya masing-masing tidak bertaubat sebelum itu, tiap-tiap seseorang diseksa oleh malaikat, yakni malaikat yang datang hendak mengambil nyawanya dengan memukul muka dan seluruh badannya, sambil malaikat itu berkata kepadanya, keluarkanlah dan lepaskanlah dirimu dari penderitaan ini kalau engkau dapat berbuat demikian. Pada saat ini bermulalah masa engkau menerima balasan azab siksa yang menghinakan kamu kerana engkau telah mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serta pula engkau telah berlaku sombong, takabur, tidak mahu menerima dan tidak mematuhi ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, para penonton, para pendengar, alhamdulillah kita telah diberi ruang dan diberi hidayah pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa beramal soleh, sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amatlah beruntung kita umat Islam, mereka yang melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijanjikan syurga. Dan bagi mereka yang mengingkari suruhan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala menjanjikan kepadanya neraka Jahannam. Merujuk kepada ayat suci Al-Quranul Karim yang telah saya baca tadi, daripada surah Al-An'am ayat 93, yang maksudnya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka perkara yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang berkata qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepada mereka, yakni mereka menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka telah menerima kabar kebaikan dan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkata itu, dia berkata, Allah Ta'ala berkata kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia akan melakukan perkara sebagaimana Allah Ta'ala turunkan. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut akibat daripada tipu daya mereka tidak mengaku mereka ini telah dikabarkan berita gembira, dan mereka berlaku zalim sesama manusia, melakukan zalim kepada makhluk lain, maka
inilah penderitaan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka ketika mereka menghadapi sakaratul maut, iaitu ketika hendak putusnya nyawa. Sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka dan memukul dan menyiksa mereka, orang-orang yang tersebut, orang-orang yang tidak beriman dengan ajaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang zalim, yang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat memukul mereka, menyiksa mereka sambil berkata dengan menengkir dan mengejek-ngejek, keluarkanlah nyawa kamu. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan bahawa malaikat mengejek mereka supaya keluarlah nyawa kamu ini daripada tubuh badan kamu pada hari ini, kerana kamu dibalas dengan azab seksa yang terhina, sehina-hinanya akibat daripada perbuatannya. Dan juga disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam waktu yang sama dia ingkar akan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala telah wa'mari, telah turunkan ayat kepada mereka tentang sesuatu dalil supaya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata dalil yang Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak sampai padanya. Inilah mereka yang dusta. Mereka ini orang munafikun. Bagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, yang maf'ulnya alamat munafik itu? Antaranya ialah orang yang berdusta. Lebih lagi, orang yang berdusta tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, diceritakan kepada kita lagi bahawasanya apabila masing-masing diambil nyawa oleh malaikat, malaikat memukul mereka dan seluruh badannya. Tidak ada sebarang cara yang boleh mereka lakukan untuk melepaskan diri daripada azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah kita, bila hidup di dunia ini, peluang Allah Ta'ala suruh ta'abbud, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ingkar walaupun sekalipun kita melakukan kejahatan. Kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita sentiasa menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai keadaan seseorang pada ketika didatangi oleh malaikat yang hendak mengambil nyawanya, diterangkan dalam hadis yang berikut, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, qala haddatsana an jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa innal mu'mina idza hadarahul maut busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fahabba liqa Allahi wa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafira awil fajira idza hudira busyira bi'adzabillah wa uqubatihi wa suqtihi falaysa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu fakariha liqa Allahi wa karihallahu liqa'ahu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga At-Tirmizi. Dia cerita kepada kita, diceritakan daripada sebilangan sahabat radhiyallahu anhum telah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-52 ini menceritakan kepada kita bahawasanya apabila seseorang mukmin sampai masa matinya,
akan digembirakan, akan mendapat kabar gembira oleh malaikat yang hendak mengambil nyawa. Malaikat bagi kabar gembira, idza hadarahul maut busyira bi rahmatihi wa ridwanihi wa jannatihi. Dia royak pada kita bahawa kita akan beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada para mukmin. Orang mukmin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Malaikat datang kepada dia menceritakan tentang kabar yang gembira. Mereka akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan setakat rahmat saja, mereka akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala serta dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nikmat kita hidup sebagai muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka falaisa syai'un ahabba ilahi mimma amamahu fahabba liqa Allahi wa ahabba Allah liqa'ahu. Maka pada ketika itu tidaklah ada suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu lebih pada menerima apa yang dihadapinya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia suka dan ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila ia mati, dia dapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mari ucapan tahniah daripada malaikat. Masya Allah, bila malaikat nyatakan demikian, kabar gembira demikian, dia tidak sabar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Supalah kita bila menerima penghargaan, anugerah cemerlang contohnya, anugerah gemilang contohnya, kita tidak sabar untuk menunggu hari-hari untuk menerima anugerah tersebut. Ini merupakan berita gembira. Bila kita terima surat, kita tak sabar, confidentnya kita nak menerima berita gembira tersebut dan pada hari penyampaian anugerah. Ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW tentang kabar gembira kepada mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mari, dia kata, ni aku mari gini dah. Allah Ta'ala suka pada kamu dah. Tak sabarnya kita nak berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Orang itu maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dicintai oleh orang itu lebih daripada menerima apa yang dihadapinya. Lalu ia sukanya dan ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa habba liqa Allahi wa ahabba Allah liqa'i. Dan Allah Taala juga tak sabarnya dan redanya Allah Taala itu menerimanya dengan sebaik-baik sambutan yang begitu hebat. Nak terima ni, kita ni orang-orang mukmin. Wa innal kafira awil fajira idza hudira busyira bi'adzabillah. Dan apabila seorang yang kafir, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang kafir didatangkan malaikat. Didatangi malaikat kata apa? Malaikat kata, aku nak ambil nyawa kamu. Sudah sampainya masa aku nak mengambil nyawa kamu. Dan ia beritahu padanya dah, busyira bi'adzabillah. Dan mu ingatlah dah, inilah berita yang aku akan bagi kamu dah. Busyira bi'adzabillah. Azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih akan menunggu kamu suatu masa nanti. Ni bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bila orang yang beriman, dia menghadapi sakaratul maut
dia diceritakan pada malaikat berita gembira, berita kebajikan dia yang telah lepas, berita keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa teruja untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi mereka yang ingkar perintah Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membuat seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Di dunia dia membuat kecelakaan, kerosakan, dia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah berita kepada mereka, busyira bi'adzabillah wa uqubatihi, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa sukhatihi falaisa syai'un akhraha ilaihi mimma amamahu. Azab, seksa dan kemurkaan, maka pada ketika itu tidaklah ada sesuatu yang dibencinya lebih daripada yang dihadapinya. Dia rasa meluahnya aku, ya Allah, ya Ta'ala, ampunilah aku. Rasa nak hidup semula, nak buat kebalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa nak melakukan sedekah balik, kerana dia ingat bahawasanya sedekah dan amal soleh ni lah yang menolong dia di dalam azab kubur lagi dah. Di dalam azab ketika dia berhadapan dengan Munkar Nakir, inilah yang ditanya. Dan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang menjadi jaminan kepadanya. Dia rasa dia nak hidup balik dah. Cukuplah, aku dah menyesal, aku dah bertaubat, ya Allah dah. Waktu itu tiada guna lagi bagi mereka, kerana mereka telah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, maka ia merasa gerunnya dan tidak suka nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, oh gerunnya dah. Dia fikir dah, lagu mana aku nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dah. Gerunnya kerana takut berbuat dosa. Kerana tidak suka nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takutkan akan dosa yang pernah dilakukan di atas muka bumi dah. Dan Allah Ta'ala juga tidak rada ia mendekati rahmatnya apabila menghadapnya dah. Allah Ta'ala pun tak si tengok dia dah, kerana mereka ini adalah mereka yang mendahakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang tersebut mengingatkan kita supaya kita sentiasa segera bertaubat dan kembali ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa bertaubat, sentiasa menghitung diri. Isaklah diri kamu, asibu anfusakum qabla an tuhasibu. Itulah diri kamu dah sebelum kamu dihisab, sebelum kamu diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat, segera bertaubat dan kembali ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita tersesat jalan, kita kembalilah segera ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita ni sentiasa berbuat kemungkaran, sentiasalah bertaubat nasuha dengan meninggalkan dosa-dosa yang lalu dah, yang telah kita lakukan. Bersiap sedia dengan segala bekalan untuk menuju akhirat, supaya kita bersiap sedia dengan amalan. Bila kita baca hadis ini, kita banyak ambil iktibar daripada hadis ini, dapat mengingatkan pada kita supaya kita dapat menyediakan bekal untuk menerima bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampai ajalnya. Supaya kita nak mari kerja lah, kita kena bawa bekal dah. Bawa bekal supaya kita ada bekal. Begitu juga kita nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bawa bekal. Saham kita, apa saham yang perlu kita lakukan untuk menjadi bekalan kita di akhirat nanti? Apa dia? Antaranya sedekahun jariyah. Al-ilmu
yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihatun wa yad'ulah, anak-anak yang soleh. 3 perkara ni dah. Bila mati anak ada, 3 perkara ni lah yang akan menjadi sahang kepada kita. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan kita ajar kepada orang yang dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang kita ajar. Begitu juga anak yang soleh. Bagaimana seorang anak dibentuk oleh ibu bapa? Baik bentukan kita, baiklah akhlak anak-anak kita. Anak-anak inilah yang akan mendoakan kita di akhirat nanti. 3 perkara. Ingat, 3 perkara ini insya-Allah kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping amal-amal soleh yang lain. Kita melakukan solat, kita melakukan puasa, kita melakukan ibadah haji, mengeluarkan zakat. Sekarang ni nak keluar zakat macam-macam cara dah. Tak ada hal lagi untuk kita tidak mengeluarkan zakat. Dan untuk menginfak, contohnya ada berbagai-bagai cara untuk kita menginfak, ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di pusat Islam kita sendiri, kita menyediakan ruang untuk para pekerja di UMK untuk memanfaatkan cara berinfak. Kita sarankan menginfakkan sebanyak minimal RM3 sebulan melalui potongan gaji. Kadang-kadang kita nak pergi ke tabung masjid, kita tidak sempat. Kita nak pergi sedekah tempat lain, kita tidak sempat. Apatah salahnya kita buat infak berterusan? Ini yang dibawa, yang disuruh, yang kita sarankan melalui pusat Islam supaya staf kita dapat melakukan infak secara mudah melalui talian. Potong gaji atas skem bakut bank muamalah dah. Nak infak berapa ringgit dah? Infak. InsyaAllah inilah akan menjadi amalan kita dah seterusnya dan pada masa-masa akan datang. Bila mati, inilah yang akan menjadi amalan kita, yang akan meringankan azab kita, azab kubur, azab pada api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan demikian itu dapatlah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh perasaan gembira dan tenang tenteram kerana kita telah membuat persediaan. Hadis yang dibaca ini tadi menyatakan kepada kita bagaimana kita nak buat persediaan nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dah tahu apa perlu persediaan kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan menyoal orang-orang mati di mana saja ia dikuburkan. Walaupun mati di mana sekalipun, mati Gua Musa ke, dikuburkan di Gua Musa, dikuburkan di Pasir Mah, dikuburkan di Kampung Neme dah. Tapi azab Allah Ta'ala tetap sampai di mana saja. Malaikat ditugaskan untuk menyoal kamu dah. Sakaratul maut dah. Mungkanake mari dah. Kira kamu duduk mana dah. Berkenaan malaikat yang bertugas demikian ada diterangkan insya-Allah dalam bab yang seterusnya. Sekadar yang diterangkan mengenai tugas-tugas malaikat berhubung dengan hal keadaan manusia, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa di antara malaikat ada yang mendoakan bagi manusia dan ada yang melaknatnya. Kita tengok hadis-hadis yang sebelum ni. Tugas-tugas malaikat ada yang melaknat, mendoakan manusia. Kita dapat ambil kesimpulan bahawa antara malaikat yang mendoakan bagi manusia dan ada yang melaknatnya. Hakikat ini diterangkan juga dalam Al-Quranul Karim. Tentang malaikat melaknat orang-orang yang berhak menerima laknat itu,
ada disebut di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, buku ayat surah Al-Baqarah ayat 159 dan ayat 161 diceritakan kepada kita. Sekadar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang tersebut dapatlah kita faham bahawa tujuan ialah supaya yang pertama manusia beriman kepada malaikat. Tujuan dia supaya manusia beriman kepada malaikat dan kepada tugas-tugas mereka. Kerana cabaran iman, manusia tidak beriman kepada malaikat, maka dia kira tidak beriman. Dah keluar daripada iman, dah keluar daripada rukun iman kerana dia tidak percaya pada malaikat. Manusia beriman kepada malaikat dan kepada tugas-tugas mereka yang mempunyai hubungan yang teguh dengan pendidikan jiwa dan juga dengan perkara-perkara yang menguatkan runtunan kebaikan pada diri manusia. Ini antara diceritakan pada kita tugas-tugas malaikat. Di antaranya, yang pertama, seseorang yang berakal apabila ia menyedari bahawa ia dalam segala keadaannya berada dalam jagaan dan pengawasan malaikat yang mulia, dia rasa beriman. Bila ia beriman, dia rasa bila ia beriman, dia tidak takut segala akan sesuatu kerana dia yakin dirinya ini dijaga oleh malaikat. Walau di mana sekalipun dia berada, dia dijaga oleh malaikat. Ia akan menjaga sopan santunnya. Malaikat jaga sifat kita supaya kita bersopan santun. Serta kita berasa malu. Kerana kita yakin malaikat itu ada, maka sifat kita tu kita jaga. Kelakuan kita daripada yang tidak elok, kita rasa, oh, aku ni diperhatikan oleh malaikat. Kira kanan ni malaikat duduk perhati aku dah. Nak buat segala sesuatu pun rasa takut. Kerana merasakan ada orang duduk perhati dah. Maka kita, sudah tentulah kita menjaga tingkah laku kita. Kita nak buat sesuatu yang melanggar syariat, yang melanggar perintah Allah, sudah tentunya kita ada rasa malu. Kita tengok pokok kelapa pun kita kata, paling tidak, kalau aku tidak malu pada pokok kelapa ini dah, contohnya. Tapi aku malu kerana malaikat sedang melihat aku, walau di mana pun aku berada. Daripada melakukan atau menurutkan sesuatu yang buruk dan tidak patuh pada syariat Allah SWT. Kita rasa malu, kita rasa takut kerana malaikat sentiasa jaga. Kalau kita ni rasa diri kita berakal, kita sedar bahawasanya dalam sesuatu yang kita lakukan ini dijaga oleh malaikat. Yang kedua, apabila ia menyedari bahawasanya di sebelah kanan dan kirinya ada malaikat raqib atid menulis tiap-tiap perkataan dan perbuatannya, ia sentiasa akan berjaga-jaga dan waspada daripada bertindak dan berusaha melainkan pada segala perkara yang baik sahaja, tidak berbuat pada perkara mungkar kerana malaikat sentiasa berada samanya kiri dan kanannya. Sehingga kalau ia terlanjur melakukan sesuatu yang buruk sekalipun, dosa, melakukan zina, maksiat dah, ia akan segera melakukan sesuatu yang baik untuk menghapuskan dosa tersebut, menghapuskan perkara yang buruk daripada surat amalannya, kerana dia rasa malaikat ni cantik dah. Hari ni aku terlepas melakukan kesilapan. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha taubah ada. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala ni maha menerima orang yang bertaubat, suka pada mereka yang bertaubat. Kenapa kita tidak bertaubat dah? Ada masa yang lepas, bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan diulangilah maksiat yang pernah kita lakukan itu. Cukuplah sekadar itu. Lepas tu kemudian taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita terlambat. Yang ketiga, apabila ia mengetahui
bahawa sesiapa yang telah habis ajalnya dalam keadaan derhaka, dia tahu orang ini dia dah baca cerita hadis, orang ini dalam keadaan ajalnya bila dia mati, dia tidak menunaikan kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ditempelak, dia dipukul dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan olehnya. Maka dengan pengetahuan yang demikian, ia akan berusaha untuk islah diri dia. Dia membersihkan dirinya daripada segala perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menyempurnakan apa yang diwajibkan atasnya supaya malaikat menyambutnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dia ni sebagai tetamu dah disambut oleh malaikat depan pintu syurga. Masya Allah. Ketika ia mati dan menyampaikan kepadanya berita gembira dengan balasan yang baik dan kesudahan yang membawa kebahagiaan. Dalam keadaan sakaratul maut pun dia mati dalam keadaan baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, apabila ia mengetahui tugas-tugas malaikat juga, bahawa dia akan disoal sesudah mati, dia tahu bila mati ni malaikat akan soal dia. Ada soal, ada pertanyaan ketika mati. Akan timbullah keinsafan. Bila dia pergi ziarah orang mati, dia tengok orang mati, dia rasa takut bahawasanya aku suatu masa nanti akan begini juga dah. Akan menghadapi sakaratul maut juga dah. Sebab itulah kita disunatkan bila berlaku kematian, kita ziarah orang mati dah. Supaya hati kita ni insaf. Kita tengok kematian, kita rasa sedar bahawasanya hari ni orang yang baik dengan aku dah meninggal, dah rakan-rakan karib aku pun dah meninggal, kaum kerabat aku dah hampir dengan aku dah meninggal. Mungkin suatu masa nanti aku juga akan meninggal seperti mereka. Sudah tentulah lahir keinsafan dalam diri kita dah, untuk membuat persiapan untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tahu betapa beratnya soal-soal ketika dia hidup. Apa yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia hidup, yang ditanggungnya pada suatu masa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghitung dan mengawasi dirinya, jaga dirinya supaya tidak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada melakukan sesuatu yang tidak patut syariat, walau yang sekecil-kecilnya, kerana dia tahu bahawasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah pun, Allah Taala akan hitung di akhirat nanti. Dia ingat ada. Dan ia pula tidak akan cuba melakukan sesuatu melainkan setelah ia menyediakan jawapan yang menjadi alasan yang membenarkannya melakukan segala-galanya. Beriman kepada malaikat adalah dituntut oleh Al-Quranul Karim. Kerana iman yang demikian, sebagaimana ia meluaskan alam kesedaran manusia tentang kebenaran, menyeru manusia kepada kebenaran, ia juga akan meliput dan mententerangkan hati orang yang mempercayainya dan makhluknya, adanya makhluk malaikat yang wajib dipercayai daripada alam rohani yang suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang memohon ampun dan mendoakan baginya, bahawa malaikat-malaikat inilah akan
menyucikannya dan memuliakannya, memohonkan ampun baginya, mendoakan baginya serta menjadi pembantunya, kerana menjadi pembantunya dalam mengerjakan kebaikan dan mencapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan kepada kita tentang malaikat. Allah wa rasuluhu alam. Setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah ada masa kita sambung pula untuk sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.